Alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pelajaran 12 ayat yang ke-23. InsyaAllah kita akan terjemah dan melihat ayat surah Baqarah, surah Ghafir ayat 23 hingga 26. Okey. Sebelum kita mula, kita baca dulu ayat ni. Sekejap. Okey, kita akan terjemah sampai ayat 26 insya-Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد Okay. Kita pakai nota senang, cepat sikit. Okay, kita tengok ayat yang 23. Jadi walaqad. Walaqad. Jadi wa ni boleh kita kata dan juga makna dia, ataupun kita boleh kata demi, sesungguhnya. Demi. Wa ni sebenarnya dia lebih kepada maksud dia qasam. Kalau jumpa dalam Quran walaqad tu kadang terjemah dia apa? Demi sesungguhnya kan. Sebab waw ni dia qasam. La ni waqi'ah. La ni huruf juga. Makna dia pasti. Qad ni tahqiq. Maknanya benar. Benar. Jadi gabungan tiga-tiganya ringkas jadi boleh kata demi sesungguhnya. Itulah makna mafhum dia. Tapi asal makna macam ni lah. Atau boleh kata demi sesungguhnya benar-benar pasti. Wow ni kita boleh. Demi sesungguhnya benar-benar pasti. Macam tu. Saya tukarkan makna lah. Saya tulis ni demi sesungguhnya. Demi sesungguhnya. Wow ni. Ni wow ni qasam. Sumpah daripada Allah. Itu arsalna, telah mengutuskan oleh kami. Jadi ni fi'il madi. Kaedah berapa ni? Arsalna ni 6.
Musa. Akan Musa. Kami ni huruf besar. Sebab rujuk pada siapa? Allah. Tapi sesungguhnya pasti benar-benar telah mengutuskan oleh kami akan Musa bi ayatin, dengan ayat. Jadi ini ayat-ayat ni ada mukjizat lah dimasukkan. Jadi ni ayat termasuk ayat apa ni? Kauniyah dengan Quraniyah. Nabi Musa Kauniyah dengan Quraniyah yang kita dah belajar. Ayat ada dua jenis kan? Ayat-ayat daripada kami daripada kami. Wa sultanin dan jadi ataf. Maknanya dia dua benda lah. Jadi ayat di sini maksudnya kalau kita tengok macam ni, maknanya apa? Ayat ni khas untuk ayat-ayat ni maknanya iaitu wahyu lah. Nabi Musa. Wahyu. Sultanin ini mukjizat. Mukjizat apa, tongkat jadi tu. Dalam Quran ni dia ada nama dia Iza jitama'a iftaraqa. Ayat Quran ni dia ada nama dia tama'a iftaraqa. Wa iza iftaraqa ijtama'a. Zajtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Bila dia berkumpul, dia terpisah. Bila dia terpisah, dia berkumpul. Macam tu. Contoh kalau kalimah Allah kata wa ta'awanu ala albir wa at-taqwa kan. Jadi ni ada dua, ni satu, ni. Jadi dua-dua ni dia bertemu kalimah ni. Albir ni maknanya apa? Buat amal soleh. At-taqwa maknanya apa? Tinggalkan maksiat. Nampak? Dia ada pengurusan berbeza-beza. Albir makna dia tu. Tapi bila wattaqullah dalam Quran, kalimah taqwa je tu Allah kata wattaqullah kamu kepada Allah. Takwa saja. Ni saja. Satu je masuk. Maknanya apa? Dua-dua sekali. Faham? Macam tu. Quran ni macam tu. Sama juga dalam ayat ni, bila ayatis sultan mubin kan? Benda yang sama kan? Ayat tu sultan lah juga, betul tak? Tapi maknanya apa nak tunjukkan? Satu ayat kauniyah, satu satu ni maksudnya ayat dalam bentuk wahyu. Satu bentuk sultan ni bukti-bukti yang nampak dengan mata. Kadang-kadang ayat satu dia kata tanda-tanda. Kalau dia masuk satu je kadang kan, tanda-tanda apa, kekuasaan satu je. Ataupun dia maknanya umum semua sekali. Tanda tu termasuklah ayat yang boleh lihat dengan wahyu sekali. Itu semua tanda. Kalau contoh dalam Al-Quran dia ada ayat je, dia tak masuk macam ni. Maknanya satu sajalah makna dia. Faham? Banyaklah kalimah Quran macam tu. Bila dia bergabung, dia makna dia terpisah. Bila dia terpisah, makna dia jadi bergabung. Faham? Faham tak ni? Bila dia bergabung ni, dia bergabung dua ni kan? Makna dia jadi terpisah khusus. Bila dia tak bergabung, terpisah satu,
makna dia jadi gabungan sekali. Dalam ni juga ada al-bir. Faham? Dalam takwa maknanya buat kebajikan dengan tinggal maksiat. Tapi bila Allah kata dua-dua macam ni, ada satu pengkhususan berbeza. Faham? Faham tak? Macam itulah. Faham Jadi itu contohlah, banyak lagi lah contoh-contoh lain, tapi paling mudah yang kita nampak ni. Ni bila Allah kata wa ta'awanu 'alal birri, bertolong-tolonglah kamu kepada perkara kebajikan, iaitu tolong orang buat kebajikan dan juga nahi mungkar. Amal ma'ruf, nahi mungkar, kan beza. Jadi beberapa kaedah lah kita buat juga nanti ni dalam bentuk ni juga visual juga kot. Ni juga bagi mudah faham. Saya buat contoh ayat kat bawah dia. Okey, Musa dan dengan ayat-ayat daripada kami dan bukti yang jelas, nyata, mubin. Sultan ni apa? Kekuasaan, bukti. Maknanya apa? Bila sultan ni tak boleh kalah lah. Bila datang je dia, maknanya apa? Terus yang lain tu jadi terhapuslah kekuatan yang lain. Tak ada lagi dah kekuatan. Okey, seterusnya dapat ni. Jadi ingat wa tu wa qasam. Qad ni tahqiq kalau jumpa dalam Quran. Tengok lepas qad ni tanda bagi fi'il. Kan? Kita dah belajar dah. Lepas tu mesti fi'il. Tahqiq maknanya benar. Benar-benar. Dia mentahqiqkan, mengesahkan. Pengesahan. Waqi' ni maknanya benda yang berlangsung, pasti. Langsung. Benda yang terjatuh, yang terjadi. Sebab tu kita kata pasti kat situ makna dia. Tapi kalau kita gabung sekali, kita letak je macam ni. Demi sesungguhnya benar-benar pasti. Jadi kat depan je dah. Benar-benar pasti. Macam tu je. Tak payah pisahkan lah. Ini kita pisahkan makna lah ni pasti, kod ni benar-benar. Tapi nanti benar-benar je kat depan. Benar-benar pasti. Macam tu. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita pakai jadual tu, jawapan je senang. Bagi cepat sikit takut tak sempat kita nak. Dapat Jadi mubin maknanya apa? Yang jelas, nyata. Jadi ini sifat kepada bukti tersebut jelas. Okey, sambung ayat seterusnya. Ila fir'auna wa hamana wa qaruna. Ila kepada. Jadi menunjukkan kepada kami utuskan Musa dengan ayat-ayat kami dan dengan bukti yang jelas nyata ni kepada siapa? 3 nama besar. 3 nama. Iaitu pertama Fir'aun dan Haman dan Qarun. Maka qalu apa dia? Telah berkata oleh mereka. Siapa yang berkata? 3 lah. Fir'aun, Haman, Qarun, sahirun kazzab. Apa ni? Alif sahirun kazzab. Gitu terus. Telah berkata oleh mereka adalah penyihir, kazzab adalah pendusta. Jadi kat sini dia ada sebenarnya ada satu benda yang tersorok kat depan tu lah. Huwa sahirun kazzab. Dia ni ada huwa tapi Allah tak dimahzufkan. Sahirun kazzab tu adalah kat tu. Terjemah dia tambah adalah. Sebab apa? Dia khabar untuk mubtada yang tersembunyi, yang dibuang. Sepatutnya qalu huwa sahirun kazzab. Mereka berkata dia ni, ada dia kat situ. Dia tu dibuang. Dia adalah penyihir. Dia adalah pendusta. Sepatutnya macam itulah. Tapi dia tu dimahzuf disebut. Ini saya tulis kat ni khabar li mubtada mahzuf. Dia ni khabar. Okey, kemudian falamma ja'ahum
Maka lama tatkala ja'a telah datang oleh ia hum akan mereka bil haqqi dengan kebenaran min indina dari sisi daripada kami. Siapa datang? Nabi Musa lah. Dengan bawa hak kebenaran dari sisi kami. Qalu telah berkata oleh mereka. Siapa berkata? Fir'aun, Haman, Qarun tu. Uqtulu abna'a. Bunuhlah oleh kamu. Jadi perintah kepada orang-orang bawahan ni untuk bunuhlah oleh kamu abna'a akan anak-anak lelaki allazina bagi orang-orang yang amanu telah beriman oleh mereka ma'ahu bersama baginya bersama ni zaraf makan baginya, iaitu bagi siapa? Musa. Kemudian wastahyu nisa'ahum dan biarkanlah hidup oleh kamu nisa'a akan perempuan-perempuan boleh tak? Anak-anak perempuan bagi mereka. Okey, jadi ni tindakan orang yang tak ada, dah tak boleh nak, ni dia guna kekerasan lah. Okey, jadi yang ni pembunuhan yang ni bunuh anak lelaki ni kali ni kali kedua ni pembunuhan Bani Israel, anak lelaki Bani Israel kedua. Yang pertama masa sebelum Nabi Musa hidup dulu. Sebab dia mimpi kan. Lalu dia punya nantilah bagi tahu kat dia, tukang tenung dia bagi tahu Firaun nanti ada seorang yang akan jatuhkan kerajaan. Dia takut dia bunuh anak lelaki kan. Okey, dahulunya. Dan akhirnya datanglah lelaki ni yang ditakuti dulu. Jadi jadi drama dia macam tu kan. Jadi kali ini ni bunuh kerana apa ni? Bunuh kerana untuk menghentikan dakwah, tujuan dia. Penyiksaan. Jadi ni bunuh kerana nak menakut-nakutkan orang-orang beriman. Timbul soalan. Jadi bunuhan pertama sebelum Nabi Musa hidup. Kemudian ini sudah Nabi Musa dah jadi utusan rasul, mungkin umur 40 lebih kan. Jadi timbul soalan, adakah Fir'aun yang sama? Fir'aun yang tempoh terpanjang tu. Wallahu a'lam, mungkin Fir'aun yang sama. Sebab ni tempoh dia panjang kan. Panjang juga lah, 40 lebih lah umur kan. Kemungkinan Fir'aun yang sama sebab tempoh kan. kemungkinan Fir'aun yang sama sebab ada dialog tentang Fir'aun masa maksudnya selepas kisah mukjizat dia tu. Yalah, maknanya ni yang kedua. Maknanya tentu dah 40 tahun lebih lah. Yang pertamanya arahan bunuh sebelum Nabi Musa lahir. Yang Nabi Musa dah nanti jadi rasul. Yalah masa kecil tu. Jadi adakah Fir'aun yang sama? Itu Allah tak beritahu lah. Kemungkinan sama. Kalau ikutkan pada kisah Musa ni, semasa Musa tu sedang berdakwah, duduk dalam istana, dia kata Fir'aun ada kata, tak silap saya, aku yang selamatkan kamu. Ada, nanti kita tahu. Jadi maksudnya anak dia mungkin Fir'aun yang sama. Mungkin Fir'aun yang sama. Ada kisah dia tu. Orang jahat memang panjang. Okey. Jadi wastahyu nisa'ahum dan biarkanlah hidup oleh kamu akan anak-anak perempuan bagi mereka. Jadi ni fi'il amar dua ni. Ni saya tulis amar. Baik. Wa ma kaidul kafirina Ma'illah tidak lain. Jadi ni ada ma'illah dan tidak lain kaidu tipu daya al-kafirina daripada orang-orang yang ingkar. Jadi kafirin dengan kafiruna. Macam mana jadi kafirin dengan kafirun? Kenapa tak al-kafiruna? Tak apa. Jadi ni
jadi kafirin dan kafiruna makna dia sama je sebenarnya. Sikit lagi kita tengok bilangan ni. Kita belajar bilangan. Ini dari sudut i'rab dia. Okey. Illa melainkan fi dolal di dalam kesesatan. Jadi wa ma kaidul kafirina illa fi dolal, dan tidaklah tipu daya orang-orang yang ingkar melainkan dalam kesesatan. Baik. Kemudian ayat yang ke-26. Wa qala fir'aun, dan telah berkata oleh Fir'aun, Zaru, biarkanlah. Biarkanlah oleh kamu. Zaruni kan? Ni sebenarnya jadi itu bila domer mutakallim tu nak bertemu dengan tu, dia akan jadi macam tu Zaru. Bila nak tambah dengan aku tu, ya ni kena tambah apa? Kena tambah apa kat sini? Nun, disebut nun wiqayah. Nun ni fungsi dia untuk pegang ya ni. Dia tak boleh zarui terus. Dia kena jadi macam mana? Zaru. Ni kan. Ada nun kat sini. Zaru ni. Nun ni. Nun ni nama dia nun wiqayah. Untuk ya ni je. Ya yang ni dia akan bila nak jumpa dengan fi'il mesti tambah nun. Mesti ada nun wiqayah. Ya aku ni nak jumpa mana-mana fi'il mesti ada nun di antara dia tu. Nun di antara dia. Ni sepatutnya saya tulislah ni nun ni. Zaruni Zaruni ada ya ni makna dia aku je. Ya dia asalnya. Nun tu dia sekadar tambah untuk memegang ya tu. Dia tak boleh terus sambung direct. Sebab tak boleh sambung? Sebab dia nak pisahkan di antara waw dengan ya tu. Waw domain ni kamu kan, waw ni kamu. Ya ni aku, dia tak boleh sekaligus terus. Dia kena pisah antara dua domain. Jadi nak pisahkan antara dua domain ni dia kena separatkan dengan satu huruf, iaitu nun ni, nun wiqayah. Zaruni aktul dia nak tanya apa huruf yang kedua tu baris apa ni dam kan ni tak kata uktul aktul membunuh. itu ni fi'il mudhari'. Perintah membunuh. Ni fi'il mudhari'. Dia kaedah satu lah ni. Ni kaedah berapa? Aktul ni kaedah kaedah satu. A'udzu dia asal dia aktulu. Ni. A'udzu kan? Kalau aku sujud asjudu. Asjudu. Sama lah. Aku rukuk arka'u. Semuanya. Jadi asalnya semua macam ni. Jadi ini kaedah satu Jadi sekarang ni dia ni mudhari' ni dia majzum. Jadi bila dia jazam ni dia kena baris, dia tak boleh baris dhamma, dia kena sukun. Ni dalam i'rab. Ni i'rab ni untuk fi'il ni. Sebab dia jawab talab. Iaitu dijawab kepada fi'il amar. Tak apalah itu. Jadi bila fi'il amar ni dia perlukan jawapan. Tinggalkan aku, kemudian dia nak sesuatu. Kenapa kena tinggalkan? Aku nak bunuh, maka tu jadi majzum. Dia ada dua fi'il. Selepas fi'il amar kadang-kadang ada fi'il. Fi'il tu mesti majzum. Disebut jawab, tuntutan untuk menjawab kepada perbuatan. Tak apalah, itu tak payah faham pun dulu. Tu i'rab. Kita tak masuk i'rab kan lagi. Okey. Jadi aktul ni maksudnya asalnya aktululah
Jadi kaedah satu je. Aku hendak membunuh. Okey. Aku hendak membunuh Musa akan Musa wa dan wal yad'u. Saya asingkan lam tu. Nampak? Lam ni maknanya apa? Hendaklah. Amal lil ghaib saya tulis kat ni. Iaitu perintah untuk orang ketiga. Faham? Fungsi dia nak perintah orang ketiga. Kita boleh tak perintah orang ketiga? Cikgu boleh tak nak perintah orang ketiga? Suruh dia. Cikgu cakap kat siapa? Cakap Pada orang kedua. Orang ketiga. Jadi dalam bahasa Arab nak buat macam tu kena tambah lam ni. Faham? Ni yad'u ni dia orang ketiga kan? Ia berdoa. Faham? Dan hendaklah ia. Jadi Firaun tengah cakap dengan siapa ni? Pembesar dia. Dan hendaklah dia tu dia berdoa. Faham tak? Macam itulah. Musa orang ketiga. Seolah Firaun suruh Musa pergi doa kat Tuhan kau boleh selamat atau selamat. Faham tak? Nak bagi tahu, nak takut-takutkan. Jadi ni, faham? Jadi ni fi'il amar biasanya kalau nak suruh orang ni berdoa, kita kata apa? Ud'u kan? Macam ni. Ud'u. Berdoalah oleh engkau. Dia daripada perkataan yad'u. Jadi fi'il amar dia ud'u. Ni fi'il mudhari'. Ni fi'il amar. Kalau amar yang untuk ghaib punya, ambil dari sini juga. Fal dia kena fal yad'u. Fal yad'u. Dia selalu ada fa ni. Di lam ni amar juga ni, lam amar. Ni lam amar untuk ni fi'il ni. Maka hendaklah dia. Yang ni berdoalah oleh engkau. Ni dia berdoa. Dia berdoa. Ni berdoalah oleh engkau. Yang ni hendaklah dia berdoa. Boleh kata dia ada doa. Boleh ke bahasa doa? Boleh jugalah. Ikutlah. Tapi kita terjemah hendaklah lah lam tu. Kadang-kadang bukan perintah maksud perintah pun. Di la ni nampak lam sukun selepas tu mesti fi'il mudhari'. Lam sukun lepas tu fi'il mudhari'. Selalunya dia ada waw atau fa. Macam ni fa kan. Ataupun wa. Wal yad'u. Okey Rabbah akan Tuhan baginya. Dan hendaklah dia berdoa akan Tuhan baginya, iaitu kepada Tuhan baginya. Okey. Inna sesungguhnya. Ni sama. Inni asal dia. Jadi inni lah. Ada ya kat situ Inni sama juga. Ni pun ada nun wiqayah jugalah. Inni mana tadi? Ayat 20. Inni ni kan. Inni sesungguhnya aku. Ini tak ada ya, ni tak ada nun wiqayah sirap Ni memang tak ada, dia ada ya je. Dia tak perlu sebab dia harf. Okey. Yang perlu ada nun wiqayah tadi ada bila ya ni sambung dengan apa? Fi'il. Ya. Macam tadi ni. Ni ada nun kan? Sebab bila nak sambung dengan fi'il mesti ada nun ni. Ya ni, ya aku ni ya ni makna dah aku. Dia nak sambung dengan fi'il dia mesti ada nun, dia tak boleh dia terus je. Tapi kalau untuk ni, ya ni directly sambung dengan ni. Inni bila sambung jadi inni lah. Nampak? Kita nampak kalimah tu. Bila pesahkan inna dengan ya. Jadi sesungguhnya aku akhafu. Aku takut
bahawa yubaddila, Ia menukarkan. dia menukarkan. Ni kaedah apa ni? Kaedah 11 juga. Jadi ni banyak kaedah 11 yad'u kaedah apa? 11 juga kan ni? Tulis yad'u kaedah 11, akhafu kaedah 11, yubaddilu ni pun kaedah 11 juga. Akhafu 11. Akhafu 11. 11 pula dah. 1. Minta maaf. 1. Kaedah 1 aku a'udzu kan? Aku. Yad'u 11, yubaddila 11. Kemudian dina agama akan agama kum bagi kamu atau bahawa yuzhira dia menzahirkan atau menimbulkan fil ardi di muka bumi al fasada akan kerosakan. Akan kerosakan. Ini terjemah untuk ayat 23 hingga 26. Ayat ni agak panjang juga. Jadi seringkatnya cuba kita terjemah balik daripada mula dan kita guna mushaf pula. Okey. Dan demi sesungguhnya benar-benar pasti telah memutuskan oleh kami akan Musa dengan ayat-ayat daripada kami dan bukti yang jelas nyata. Dapat bukti-bukti ke bukti? Tanwin bukan. Dia tanwin tu nakirah makrifah. Dia ni pas jamak dengan tak jamak. Ini mufrad dan bukti yang jelas nyata. Ila fir'auna, kepada Fir'aun wa hamana dan Haman wa qarun dan Qarun. faqalu Maka telah berkata oleh mereka, sahirun kazab, adalah ahli sihir, adalah penyihir. Dia adalah apa ya? Boleh juga. Dia adalah penyihir dan pendusta. adalah pendusta. Dia adalah penyihir dan adalah dia adalah penyihir adalah pendusta. Jadi dua-dua ni kita tak adalah. Dua-dua ni cerita dia siapa? Musa. Kata Fir'aun ni. Okey. Sebenarnya falamma, maka tatkala telah datang oleh dia kepada mereka Dengan kebenaran min daripada yang dina sisi bagi kami. Qalu, telah berkata oleh mereka, uqtulu, bunuhlah oleh siapa? bunuhlah oleh Kamu. Wow, ni kamu. Abna'a, akan anak-anak lelaki. abna anak-anak lelaki allazina, Bagi orang-orang, tambah apa? Bagi bagi orang-orang yang amanu telah beriman oleh mereka ma'ahu, bersama tambah apa? Bersama dengannya. Bersama baginya. Wa Dan istahyu, biarkanlah hidup oleh mereka. kamu. Ni fi'il amar ni. biarkanlah hidup Oleh kamu. Nisa'ahum, Akan anak-anak perempuan. hum bagi mereka, wa ma kaidul kafirin, dan tidak lain tipu dusta, tipu daya al kafirin, orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak, illa melainkan fi dolal, dalam kesesatan. di dalam kesesatan. Sebab kan ni, cuba ikut saya lah. Dan demi sesungguhnya benar-benar pasti telah mengutus oleh kami akan Musa dengan ayat-ayat daripada kami
dan bukti yang jelas nyata kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun. Maka telah berkata oleh mereka adalah penyihir, adalah pendusta. Maka tatkala telah datang oleh ia akan mereka dengan kebenaran dari sisi daripada kami. Telah berkata oleh mereka, bunuhlah olehmu akan anak-anak lelaki bagi orang-orang yang telah beriman oleh mereka bersama baginya. Dan biarkanlah hidup oleh kamu akan anak-anak perempuan bagi mereka. Dan tidak lain tipu daya bagi orang-orang yang ingkar di dalam kesesatan. Jadi ilah ni tak payah terjemah tak apa kan, sebab ni dah ada dah. Okey. Seterusnya ayat 26. Dan telah berkata oleh Fir'aun, biarkanlah oleh kamu akan aku hendak membunuh akan Musa, dan hendaklah dia berdoa akan Tuhan baginya. Sesungguhnya aku takut bahawa dia menukarkan akan agama bagi kamu, atau bahawa ia menimbulkan di muka bumi akan kerosakan. Okey, saya boleh terjemah? Boleh dapat sekali lagi kot. Dan demi sesungguhnya benar-benar pasti telah mengutus oleh kami akan Musa dengan ayat-ayat daripada kami dan bukti yang jelas nyata. Okey, cuba seorang. Firdaus, ulang balik. Benar-benar pasti. Telah diutus oleh kami akan Musa dengan ayat-ayat bagi kami daripada kami dan bukti yang jelas nyata. Ahsanta. Okey. Sambung pula kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun. Maka telah berkata oleh mereka adalah penyihir, adalah pendusta. Cuba Cikgu Fauzia. Kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun, maka perbuatan mereka adalah penyihir, adalah pendusta. Okey. Boleh? Ini kita kena bagi yang hebat-hebat sikit ni. Panjang ni. Maka tatkala telah datang oleh ia akan mereka dengan kebenaran dari sisi bagi kami. Apa tadi? Dari sisi bagi kami. Telah berkata oleh mereka, bunuhlah oleh kamu akan anak-anak lelaki bagi orang-orang yang telah beriman oleh mereka bersama baginya. Dan biarkanlah hidup oleh kamu.
akan anak-anak perempuan akan anak-anak perempuan bagi mereka, dan tidak lain dan tidak lain tipu daya tipu daya bagi orang-orang yang ingkar orang-orang yang ada di dalam di dalam kesesatan. Nak cuba? Oh, cikgu. Maka tatkala telah datang oleh ia kepada mereka dengan kebenaran dari sisi bagi kami, telah berkata oleh mereka, bunuhlah oleh kamu Ya. akan anak-anak lelaki bagi orang-orang Yang yang telah beriman oleh mereka bersamanya, bersama baginya, dan biarkanlah biarkanlah hidup. oleh kamu akan anak-anak perempuan bagi mereka, dan tidak lain tipu daya bagi orang-orang yang ingkar dalam kesesatan. Masya-Allah. Barakallah. Masya-Allah. Smart. Alhamdulillah. Saya memang dulu ustaz ajar tu, dia tengok je kan. Tengok depan. Dia suruh Dia, pun terpaksa. dia paksa. Betul. Okey, siapa lagi? Siapa nak cuba? Sudah? Ustazah je? Ya. Kita kan lelaki 3 orang. Kebenaran dari sisi daripada kami, berkata oleh mereka, bunuhlah oleh kamu bukan anak-anak lelaki bagi orang-orang yang telah beriman oleh mereka bersama baginya, dan biarkanlah Hidup. hidup oleh kamu akan anak-anak perempuan bagi mereka, dan tidak lain budaya bagi orang-orang yang ingkar di dalam kesesatan. Ahsanti, insya-Allah. Ada lagi nak cuba ayat ni? Cikgu, boleh? Sebelah sini je banyak kan? Siapa? Puak Cikgu Nur Hayati. Okey. Maka tatkala telah datang oleh dia akan mereka dengan kebenaran dari sisi daripada kami, maka Qalu. telah berkata oleh mereka, bunuhlah oleh kamu akan anak-anak lelaki bagi orang-orang yang telah beriman oleh mereka bersama baginya, dan biarkanlah hidup bagi kamu Oleh kamu akan anak-anak perempuan bagi mereka, dan tidak lain dan tidak lain ma illa kan dan tidak lain tipu daya bagi orang-orang kafir yang ingkar. yang ingkar di dalam kesesatan. Ahsanti. Okey cikgu. Boleh. Boleh ke? Ha, sila. Maka tatkala telah datang oleh dia akan mereka dengan kebenaran daripada sisi dari kami, telah berkata oleh mereka, bunuhlah oleh kamu akan anak-anak lelaki bagi orang-orang yang beriman, Yang amanu kaedah 8. telah beriman oleh mereka bersama baginya, dan dia adalah hidup oleh kamu akan anak-anak perempuan bagi mereka, dan tidak lain budaya orang-orang Bagi orang-orang ingkar di dalam kesesatan. dosan kesesatan. Baik. Tak ada dah. Tak ada dah. Kesesatan je. Ahsanti, insya-Allah cikgu. Okey. Yang lain kita simpan untuk ayat ni semua yang tak cuba lagi. Boleh. Okey, kita tengok ayat terakhir. Ayat 26. Ikut dulu Dan telah berkata oleh Fir'aun. Biarkanlah oleh kamu akan aku. Aku hendak membunuh akan Musa. Dan hendaklah dia berdoa kepada Tuhan baginya. Sesungguhnya aku takut
bahawa dia dia menukarkan akan agama bagi kamu, atau bahawa dia menimbulkan di muka bumi akan kerosakan. Nampak ni mesti kata. Kata Fir'aun kata. Lagi sekali ya? Boleh? Dan telah berkata oleh Fir'aun, biarkanlah oleh kamu. Kamu tu kat mana ni? Wow ni akan aku. Aku tu kat mana? Ni. Ya ni. Aku hendak membunuh akan Musa, dan hendaklah dia berdoa kepada Tuhan baginya. Sesungguhnya aku takut bahawa dia menukarkan akan agama bagi kamu, atau bahawa dia menimbulkan di muka bumi akan kerosakan. Cuba. Haji. Dan telah berkata oleh Fir'aun, biarkanlah oleh kamu akan aku nak membunuh akan Musa, dan hendaklah dia berdoa kepada Tuhan baginya. Sesungguhnya aku takut bahawasanya Bahawa je. bahawa ia menukarkan akan agama bagi kamu, atau bahawa ia menimbulkan di muka bumi akan kerosakan. Ahsanta, masya-Allah. Seterusnya Cikgu Salmiah. Boleh ke? Telah berkata oleh Fir'aun, Biarkanlah. biarkanlah aku. Wow ni wow. Biarkanlah oleh kamu. Biarkanlah olehmu akan aku membunuh akan dan nanti berdoa kepada Tuhan baginya. Ya. Sesungguhnya Ya ni. Ya. Aku takut. Ada dua aku kat sini kan? Ini sesungguhnya. Ya ni aku. Kemudian akhahu hamzah ni aku lagi. Jadi sesungguhnya aku takut bahawa ya. Yubaddil ni kaedah sebelah dia menukar. Dia menukarkan akan agama bagi kamu. Ya. Sama boleh an ni tadi. Atau bahawa dia menimbulkan ke bumi akan kerosakan. Ya, ahsanti. Insya-Allah. Cikgu. Dahsyat tu ayat dia. Cikgu Zainal. Ayat dia dahsyat. Oleh Fir. telah berkata oleh Fir'aun, biarkanlah oleh kamu akan aku. Aku hendak membunuh akan Musa, dan Hendaklah. ia berdoa kepada Tuhan baginya. Sesungguhnya aku takut Bahawa yubaddil. dia menukarkan Ya. akan agama bagi kamu, atau bahawa ia menimbulkan akan kerosakan. fi di Dia menimbulkan di muka bumi ya. akan kerosakan. Ahsanti. Baik. Ahsanti. Wan Huda. Dan telah berkata oleh dia, Terus je.
Biarkanlah. Betul? Nak apa? Membunuh. Hmm. Ya. Ahsanti, insya-Allah. Tuan Firdaus. Dan telah dikatakan oleh Fir'aun, ia Biarkanlah. telah oleh kamu dan aku hendak membunuh dan muda, dan hendaklah dia berdoa kepada Tuhan baginya. Ya. Bahawasanya Sesungguhnya. aku takut bahawa yang dikatakan bagi agama Akan. agama bagi kamu, atau bahawa ia menimbul Kalau senang ni, ia menzahirkan. Oleh ni zahir kan? Menimbulkan. Tambah. Akan. Ni kalau kita tengok ke belakang kan, kalimah yang ada ni kan, ni semua ada akan. Bari fathah. Okey. Agama bagi kamu maksudnya duduk dalam keadaan macam dia raja besar. Jadi Fir'aun ni dia, kita lihat maknanya apa? Dia ni bukan saja pemerintah negeri ni, negara. Bahkan dia juga apa? Agama sekali. Dia masuk semua. Ada pemerintah dia tak peduli agama. Kalau nak buat apa sukalah dalam agama-agama kan. Fir'aun semua sekali dia pegang. Tak macam sekarang kebanyakannya pemerintah kita sekadar negeri je lah kan, hasil negeri apa semua. Tapi agama tak campur, tak usik kan. Fir'aun tak. Beza. Jadi dia campur semua sekali urusan. Semua di bawah tangan dia. Termasuklah urusan agama juga. Baik. Tengok sikit tentang ayat ni. Baik. Jadi ayat ni kisah satu kisah yang Allah bawa kepada Nabi tentang Fir'aun. Antaranya saya masukkan usul tasliyah ni, iaitu untuk pujuk. Kalau ceritakan beratnya, Nabi Musa tanggung apa yang Nabi tanggung dulu pun, Nabi Musa pun pernah kena macam tu. Tasliyah ni maknanya pujukan. Sebelum kita pergi ni, kita tengok 3 ni saya masukkan. Ni satu bentuk ayat Allah bawa. Ada 3. Dalam Quran ada 3 bentuk ni Allah bawa. Untuk kita juga sebenarnya, bila kita baca Quran, kan, apalah sangat rupanya apa yang kena kat aku. Ada lagi teruk rupanya. Macam tu. Pertama, al-balwa iza ammat khaffat. Pertama, sesuatu ujian atau penderitaan apabila menjadi umum, menjadi ringan. Ni satu. Betul tak? Kita, contohlah, ada kita kena potong kaki. Kan? Tengok-tengok dah mak. Tiba-tiba tengok orang sebelah kita, 2 kaki kena potong. Apa jadi? Lega tak? Lega sikit. Ya Allah, rupanya ada lagi teruk hidup aku. Ini satu bentuk yang Allah buat untuk dakwah Nabi ni. Dalam Quran ada ayat macam tu. Satu, apa makna dia? Kat depan ni. Iaitu apabila seorang mengetahui penderitaannya itu turut didertai oleh orang lain, maka hal itu sedikit sebanyak meringankan penderitaannya. Ini usul nombor 1. Nama dia apa ni? Tasliyah ni pujukan untuk gembirakan, nak bagi tenang. Relax lah. Itu Allah bagi kepada Rasul ni. Ini istilah dia al-bawa iza ammat khaffat. Buka surah 35 ayat 25. Ini contoh untuk yang pertama. Cara Allah pujuk dengan cara pertama dalam surah 35 ayat 25. Kalau kita lihat 35 ayat 25.
Tengok ayat ni Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yukadzibuka faqad kazzaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Jadi ni masa mula-mula Nabi didustai oleh siapa? Orang Quraisy. Kat tempat dia sendiri je. Apa Allah kata? Wa ayyukazibuka, jika mereka tu mendustakan engkau Muhammad, baru mula-mula, baru dakwah, tak pergi Madinah lagi kan, baru je dapat wahyu dah kena dusta dah. Allah kata apa? Wa qad kazzabal ladzina min qablihim, benar-benar orang sebelum kamu sama juga, lagi dah didustai. Mereka datang dengan apa? Lagi banyak. Ja'as rusuluhum, telah datang banyak rasul. Semua para rasul. Dengan apa? Dengan bawa macam-macam keterangan. Kau baru sikit, baru mula. Nampak tak? Allah nak pujuk. Bil bayyinat wa bil zubur, dengan zubur. Zubur ni juga kitab mukjizat, kitab yang lebih banyak. Wa bil kitabil munir, dan kitab yang penuh keterangan dengan mukjizat yang macam-macam lagi. Jadi apalah sangat. Kan? Jadi itulah Allah nak kata ni Allah pujuk Nabi. Jadi kita juga macam itulah. Bila kita ada orang dia rasa susah, kita ingatkan dia apa? Orang lagi susah. Sebab tu Nabi suruh dalam hadis, unzuru ila ma asfala minkum. Lihatlah pada yang lebih rendah daripada kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kamu lihat orang yang atas. Kita selalu tengok yang senang je. Tu tengok yang susah. Mesti kita akan rasa, apalah sangat susah kita ni. Ada lagi susah. Jadi itu dia. Bahawa kerana itu menyebabkan kita lebih mudah nak syukur nikmat Allah. Jadi demikianlah ni satu bentuk yang pertama, cara Allah ni nama dia tasliyah. Tasliyah ni pujukan. Yang kedua, cara dia tarkul qalili lil katsir. Tarkul qalil, meninggalkan yang sikit, lil katsir, untuk yang banyak. Ataupun saya tulis ni, mengabaikan yang sedikit demi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Supaya apa? Kerja kita fokus. Supaya tak adalah kita akhirnya yang dikejar tak dapat, yang dikena. Contohnya. Okey, jadi ni apa makna dia? Iaitu meninggalkan sesuatu yang kurang bernilai agar dapat memberi perhatian terhadap sesuatu yang lebih bernilai. Contohnya, bila kita lihat kan orang-orang kafir, macam mana ni kita penat-penat buat ni. Kan? Mereka menipu pun okey je, menang je. Kita ni kenapa? Jadi Allah pujuk. Cuba tengok dalam surah 3 ayat 196 197. Surah 3 196. Ni cara pujukan kedua. Banyak juga ayat-ayat macam ni. Banyak ayat yang macam ni, kan? Contohnya, cuba tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Nampak tak cara Allah pujuk macam ni? Nak bagi kita, alah, apa tak ada apa-apa lah tu. Yang ni lagi best. Nampak tak? Jangan terpedaya dengan bergerak bebasnya orang-orang kafir kat dalam negeri tu. Semua dia dapat, semua dia boleh makan, semuanya kan. Senang. Kenapa Allah kata mata'un qalilun? Sikit je. Tak ada apa pun. Alah, tak ada apa sangat lah Allah kata. Faham tak? Macam tu. Tadi cara lain kan? Bila menderita, ada lagi susah. Sekarang ni, ini pula apa? Alah, dia dapat tu lah, kita kata. Alah, tak ada apa sangat lah. Yang ini lagi bagus lah. Nampak tak? Allah suruh kita buat pilihan ni. Nanti orang beriman Allah pujuk ni. Summa Allah kata apa? Kemudian mereka tak ada apa-apa dah. Summa ma'wahum jahannam. Lepas tu mereka masuk jahannam lah. Tak ada faedah dah. Tak payahlah. Faham tak? Allah nak ingatkan kita. Wabi isal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ada lagi dalam ayat lain. Cuba tengok surah 11. Ini juga bentuk yang kedua kan. Surah 11 ayat
15, 16. Tambah lagi sikit. Ni. Cara bentuk juga pujukan Allah kepada orang beriman. Tenang, teruskan. Kita kena masuk 98 sekali Ustaz. Kena masuk 198 sekali. Ya. Betul. Beza kan? 198 sekali betul. 197, 198 betul. Dapat syurga kan? Boleh tambah lagi tadi, saya tambah ni sebelah surah apa? Hud sebelah ayat 15 hingga 16 tu. Dia perbandingannya. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Surah Hud ayat 15. Jadi Allah kata, siapa yang inginkan dunia dan perhiasannya, kami akan nuwaffi ilaihim. Kami beri cukup-cukup kepada mereka. Berdasarkan a'malah, usaha-usaha yang mereka buat padanya. Wahum fiha la yubkhasun, dan tidak dirugikan pun. Usaha dia dapat, itu yang dia dapat juga. Buatlah. Ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang yang macam ni, mereka tidak akan dapat apa-apa bagi mereka kecuali di akhirat nanti, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan binasalah apa yang mereka telah hasilkan dulu di dunia dulu, dan sia-sialah apa yang mereka usahakan dulu. Jadi tak ada apa-apa juga. Jadi ni satu bentuk suruh Allah berkata apa? Tarkul qalil lil kathir. Tinggalkan yang kecil ni, tak payah pandang benda yang remeh ni, abaikan dia. Fikirkan, fokus pada benda yang lebih besar, fokus akhirat. Itu jauh lebih baik. Dalam surah 16 pun ada juga. Allah kata ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nampak tak Allah pujuk juga? Ma indakum yanfad. Tak payah tengok dia orang tu. Yang ada dengan orang tu semua akan binasa. Apa yang kamu pegang sendiri tak ada apa-apa. Tapi apa yang kamu serahkan dengan Allah kekal. Selagi mana kita pegang benda sendiri, kita ingat kita boleh jaga sendiri. Kita ni kan. Ingatlah apa dia? Yanfad. Sekejap je hilang. Tapi kita simpan untuk Allah, apa dia? Baq. Pasti kekal. Nampak? Tarkul qali, meninggalkan yang kecil supaya dapat lebih besar. Ini satu bentuk. Baik, jadi ni penting kan faham macam ni. Ayat-ayat Allah ni, uslub-uslub dia tu. Dia punya usul dia, cara-cara Allah buat pendekatan untuk hamba-hamba dia ni memahami ayat-ayat dia. Dan yang ketiga, cara dia panjang sikit ni. Tarkul mubalah bil mukhalafin. Meninggalkan perbalahan orang yang berselisih. Tinggalkan siapa nak kan? Cik pasal kan, dia perobok-perobok, hantar dia, abaikan. Dan bi'ada'is syukri ala ni'amil mun'im, dengan bersyukur kepada pemberi nikmat. Mengabaikan segala gangguan yang datang dengan bersyukur kepada pemberi nikmat. Faham tak?
Sebab apa? Betul tak gangguan ni ganggu kita? Dalam benda kita buat mesti ada gangguan datang. Ya, itu saja je nak bagi kita berhenti daripada buat kerja tu. Jadi apa? Tak payah ingat tu. Ingat banyak tak nikmat Allah. Kita duk fikir gangguan orang. Tapi sedangkan Allah bagi lebih banyak nikmat, kita tak pernah fikir. Baru ganggu sikit je. Sedangkan sebelum ni kan, banyak nikmat yang... Jadi itu ada nikmat. Sebenarnya apa? Iaitu tidak melayani kata-kata atau apa sahaja bentuk gangguan yang datang dengan cara mengingati nikmat yang banyak diberikan daripada Allah. Lalu mensyukurinya dengan memperbanyakkan ibadah. Nampak tak? Tiga-tiga ni kalau buat agak-agak hebat tak maknanya? Kehidupan tu lah. Mestilah. Pasti kita jadi kuat. Pasti kuatnya hadapi cabaran. Mesti tenang. Tiga-tiga ni. Langkah ni. Contohnya Allah kata dalam surah 20. Ayat 130. Kita tengok. Surah 20. Ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir ala ma yaqulun. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Ya. Jadi bersabarlah kamu dengan apa yang mereka ucapkan. Biarkan, abaikan je ucapan dia. Terus dengan apa? Puji Allah sebab nikmat Allah lagi banyak. Daripada provokasi mereka tu, jauh lebih banyak nikmat Allah. Kamu lebih banyak kena puji Allah daripada duk layan mereka punya cacian. Banding cacian orang dengan nikmat Allah lagi banyak. Nikmat lagi banyak. Sebenarnya lah dalam hidup kita ni, banding dengan benda musibah dengan nikmat, nikmat Allah lagi banyak. Jadi tu Allah suruh. Sebab tu wasabbih, terus dengan apa? Puji Allah, ingat nikmat Allah lagi banyak kepada Tuhan engkau pada waktu apa? Sebelum terbit matahari ataupun selepas terbenamnya. Mana siang malam, pagi petang. Ataupun pada waktu malam, bertasbihlah. Dan pada waktu siang hari. Supaya apa? Nampak? Supaya apa? Kita hidup kita ni dalam keadaan puas hati, redha je sentiasa. Tak ada pun kita nak rasa itu inilah. Tak redha sesuatu. Asyik tak redha je semua. Kan? Sikit-sikit, oi saya tak sukalah, tak redha lah macam ni. Tak boleh lah. Sikit-sikit yang tu. Ya, tujuan ni untuk apa? La'allaka tardha, supaya hidup kita dalam redha, kita qanaah, kita rasa cukup, rasa okey je semua dengan apa yang Allah telah tetapkan. Jadi ni pentingnya tiga kaedah. Tasliyah ada tiga. Ni dalam usul tafsir lah. Tiga ni. Banyak sebenarnya istilah. Ada tasliyah, ada zajrun. Nanti kita tengok kalau sempat lagi yang lain lah. Okey, jadi ni faham tiga-tiga bentuk berbeza. Pertama apa? Daripada seorang kena, rupanya ramai lagi kena. So tak salah apa-apa dah. Yang kedua, fokus kepada yang lebih besar. Yang ketiga apa? Abaikan dengan ingat nikmat yang lebih banyak. Ya Allah, ini cara-cara Quran memujuk hati-hati orang-orang beriman. Jom kita baca tengok ayat-ayat. Mesti ada tiga ni. Baca kan mana-mana ayat kalau kita rasa resah ke apa, cuba baca Quran, jawapan mesti ada tiga cara ni yang boleh menenangkan seseorang. Baik. Jadi ini salah satu dia, Allah kisahkan kisah Nabi Musa yang menggambarkan apa? Bukan kamu je yang pernah derita. Nabi Musa lagi derita. Tengok macam mana kena kat Nabi Musa. Jadi Allah nak ceritakan. Ini Allah nak mula dengan satu kisah yang panjang. Untuk pujuk Nabi supaya Nabi lebih bersemangat, termotivasi Nabi. Jadi ayat ini dinamakan usul tasliyah, iaitu satu bentuk pujukan daripada Allah kepada Rasulullah untuk mengurangkan kesedihan dan kekecewaan di atas perentangan yang berlaku semasa dakwah Rasulullah serta meringankan beban yang dirasakan berat ditanggung oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi kan,
Allah kata fala'allaka bakhiun. Kan? Boleh jadi engkau sampai nak membinasakan diri sendiri. Kerana kecewa, sedih sangat dengan apa yang mereka buat. Dalam surah 18 ayat 6. Tengok Allah kata fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Jadi Nabi ni dia kecewa, sedih, resah bukan pasal lain. Kita kecewa, sedih, resah sebab apa? Kita nak tak dapat. Kan? Kita sedih. Nabi tak. Sebab apa? Sebab Sampai tak sampai. tak nak beriman. Oh, sedih Nabi. Patutnya ini kita kena ikut. Ini sunnah juga. Sampai kan tak berubah. Tak mahu berubah, itu Nabi sedih. Nabi tak peduli apa-apa. Nabi tak fikir pun, kenapa aku kena caci ni, kenapa aku kena baling batu ni. Tak puas hati macam ni, aku buat baik tiba-tiba orang balas dengan ni. Kenapa tak? Nabi tak begitu. Kenapa mereka tak nak ikut? Nabi tak fikir langsung yang lain. Kenapa mereka tak nak beriman? Itu je Nabi rasa kecewa. Jadi banyak lagi ayat lain. Dalam ayat ni saya bawa beberapa ayat lah. Boleh tengok dalam. Tengok satu lagi dalam surah 15 ayat 97. 15 ayat 97. Sampai Nabi sempit dada dia. Dalam ayat ni Allah gambarkan bagaimana Nabi yadhiqus sadruk bima yaqulun, disebabkan ucapan mereka. Bahkan mereka bukan ucap saja, ada yang nak ya Allah kata nanti cerita pasal Fir'aun sampai ada Nabi Musa ni bukan sampai tu sampai nak kena bunuh. Kan? Jadi walaqad na'lamu annaka yadhiqus sadruka bima yaqulun, dan sesungguhnya kami tahu bahawasanya engkau menyempitkan dada engkau disebabkan ucapan mereka tu. Kan? Macam yang Allah gambarkan juga kepada Nabi Musa. Nabi Musa nanti apa dia? Sahirun kazzab ni. Baik, kita tengok terusnya. Panas ni. Okey. Jadi maka Allah mendatangkan kisah-kisah terdahulu untuk mengubati hati baginda. Dalam ayat ini Allah menceritakan kisah Nabi Musa yang diutuskan kepada Fir'aun dan kaumnya untuk menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka. Jadi baginda Nabi Musa ni dikurniakan mukjizat yang menjelaskan kebenarannya. Banyak, ada 9 disebutkan dalam Quran juga mukjizat Nabi Musa. Dalam surah 17 101 tis'a ayatin bayyinat. 9. Kita dah bincang dulu masa tadabbur surah apa? Kalau yang ada malam kan. Ada 9 mukjizat Nabi Musa. Ketika mana bertemu dengan Fir'aun ni. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Dan benar-benar kami telah berikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Baik. Seterusnya, pengajaran yang diperolehi ialah dakwah akan menjadi lebih mudah apabila dilakukan secara berjamaah. Ketika ni keseorangan Nabi Musa, oleh itu Nabi Musa memohon kepada Allah supaya dibantu oleh Nabi Harun. Tengok, ni pertama. Jadi sambil Allah ingatkan Nabi, bukan kamu seorang je, ada lagi. Allah ajar Nabi apa? Ikut contoh macam ni mereka buat. Jadi dia ajak siapa? Nabi Harun. Dalam surah 20 ayat 29 ayat sehingga 34 tu yang cerita tentang Nabi Musa mohon kepada Allah dan kemudian dia doa untuk dilapangkan kan dada dia. Panjanglah bahagian ni. Ni selepas doa Nabi Musa untuk dilapangkan dada ni, kita biasa baca ni kan, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ni doa Nabi Musa daripada ayat surah 20 ni, daripada ayat 25 sampai ayat 28. Ingat boleh ambil lah. Surah Toha ayat 25 sampai 28 tulis. Doa Nabi Musa untuk apa? Dimudahkan lisan dia dan dilapangkan dada.
Memudahkan bicara untuk difahami oleh audien. Ini doa Nabi Musa. Kemudian seterusnya doa Nabi Musa minta lagi doa apa? Waj'al li waziran min ahli. Jadikanlah aku pembantu daripada kalangan siapa? Keluarga aku sendiri. Ahli ni keluarga aku sendiri. Iaitu siapa? Dan Nabi Musa minta doa ni dinamakan seorang, Harun akhi. Harun, saudara aku. Iaitu Harun. Jadi Nabi Musa nak hanya Harun. Dia nampak Harun ni potensi lah. Nama ni Nabi Harun. Kemudian ashdud bihi azri. Teguhkanlah dia dengan azri, kebolehan aku. Wa asyrikhu fi amri. Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusan aku. Jadi ini doa Nabi Musa sampai ayat 32 ni. Kemudian Allah memerintahkan supaya dakwah kepada Firaun dimulakan dengan kata-kata yang baik dan lembut. Sebelum mula dakwah tadi tengok dia doa dengan tu, kemudian dia minta pembantu, kemudian Allah bagi tahu dia dakwah dengan kata yang lembut. Qaulan layyin, kan? Surah 20 ayat 44. Cuba baca daripada ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Ya. Izhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Firaun. Pergilah berdua, iaitu Harun dengan Musa kepada Firaun. Faqula lahu qaulan layyinan, dan ucapkanlah kepadanya dengan ucapan yang lembut supaya mereka mahu ambil pengajaran atau supaya mereka mahu rasa takut. Ini juga sebab itulah antaranya nasihat ni. Sebab apa? Sebab Firaun ni pembesar, dia bukan orang biasa-biasa. Jadi ada adab juga kepada kita lah, macam mana nak kepada pemimpin. Okey. Apatah lagi pemimpin yang Islam contohnya. Firaun ni bukannya Islam, ni bahkan sampai mengaku Tuhan. Allah kata apa? Qaulan layyinan. Tiba-tiba kita yang Muslim juga, kan? Lagilah patut baik untuk melakukan dakwah macam ni. Seterusnya, kemudian Allah memerintahkan ini membuka peluang supaya hujah Nabi Musa didengari oleh Firaun dan para pembesarnya. Ini nama dia antara makna hikmah juga, dakwah bil hikmah. Dan juga bukan maksudnya lembut ni sampai apa? Ikut orang, bukan. Lembut ni ada juga tegas dia. Ada maknanya mesti sampai lah. Biar lembut tapi sampai. Dalam surah An-Nisa, kita tambah sikit. Surah An-Nisa ayat 60. Surah
Surah 4 ayat 63. Ini ciri kepada orang-orang yang degil juga. Orang-orang munafik. Ayat 63 tu. Kaulan baligha. Kaulan apa? Baligha. Baligha dalam tu. Surah 4 ayat 63. Ini juga ni ciri-ciri orang-orang yang Firaun tadi pun dah memang sangat orang-orang yang apa dah buat kerosakan besar lah, bahkan dah bunuh kan. Kalau kata kaulan layyinan untuk orang-orang juga ni lebih kepada orang-orang yang jelas-jelas juga terang-terangan juga kejahatan dia. Allah kata ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Allah orang mereka ni adalah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Kejahatan yang ada dalam diri mereka tu. Fa'arid anhu, maka jauhi, pedulikan mereka. Bukan maksudnya tinggal ni Iaitu apa tadi? Tinggalkan cacian mereka tu, apa mereka punya tipu daya tu lah. Jangan termakan, jangan ikut, jangan ni. Teruskan dengan apa? Wa'izhum, beri je nasihat kepada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Nak ucap pada mereka tu apa dia? Ucapan yang boleh bagi bekas. Syarat dia. Jadi kita nak lawan mesti beri sesuatu bekas kepada hati-hati manusia ni. Dia mesti kena sentiasa dengan hujah yang nyata lah. Okay, dalam surah 16 ayat 125 ni disebut dakwah bil hikmah. Surah 16 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan hikmah, dengan hujah yang nyata. Wal Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran tu penuh hikmah. Dengan bawa hujah, bukan dengan idea dengan kita punya. Tapi datangkan apa yang daripada pencipta katanya sama-sama. Kan? Supaya apa? Manusia ikut apa yang datang daripada Allah. Jadi kita nak ajak orang supaya beriman kepada Allah dengan Quran dan nasihat yang baik, dan wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan yang cara yang paling baik. Jangan ikut cara orang-orang kafir lah. Macam mana cara dia akan cerca peribadi. Contohnya akhirnya dia tak boleh jawab, dia kata kazibun kafar contohnya. Kita jangan ikut macam tu. Kita pun tuduh juga. Kita bukan lagi dah dakwah. Kita nak tembak peribadi dia. Kita cuma nak betulkan dia punya apa? Kehidupan dia je. Patlamat hidup je. Kepada asal, kepada yang sepatutnya. Itu tujuan dia. Jadi baik. Namun sebahagian manusia akan tetap menolak kebenaran kerana sombong, bahkan melemparkan pelbagai tuduhan kepada para pendakwah. Banyaklah dalam ayat ni juga ada. Tengok bagaimana yang dikatakan oleh Fir'aun ni. Faqalu sahirun kazzab. Lalu mereka berkata ini adalah penyihir dan pendusta. Bahkan lagi apa dia? Ujian kepada Nabi Musa ni apa? Dia berdepan dengan siapa?
dia berdepan dengan ayah dia, ayah angkat dia. Lagi susah. Orang luar tak apa lagi. Keluarga sendiri lebih sulit untuk dakwah. Dalam surah 26 ayat 18. Ni yang tadi kata Cikgu Munizam tadi ni. Kan kita Haji Ajam tanya Fir'aun yang sama ke yang lain kan? Kemungkinan yang sama lah, tengok ayat ni. Jom kita baca. Qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin. Qala alam nurabbika fina walabista fina wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Jadi ni dialog di antara Fir'aun kepada Nabi Musa. Qala alam rabbika fina, bukankah kami yang dulu asuh engkau di tempat kami ni, di istana aku ni, kami ni, wali dan walabista fina min umurika sinin, waktu kamu masih budak lagi, dan engkau telah tinggal bersama kami min umurika sinin, pada umur beberapa tahun daripada umur masa kecil lagi. Lalu wa fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, dan kamu telah melakukan satu perbuatan yang dilakukan dan engkau termasuk daripada orang-orang yang ingkar, iaitu dia dah buat satu kesalahan lah, bunuh orang kan. Dia terbunuh. Dia bunuh pula tu Qibti pula. Dakwah Nabi Musa ni dia dekat dua bangsa. Bangsa apa? Dia bangsa dia Qibti kan. Nabi Musa sendiri dia dakwah kepada bangsa dia lah. Dan dia dakwah kepada bangsa dia sebut Qibti. Qibti ni hari ni dipanggil ni Koptik. Bahasa dia lah kan. Koptik ni banyak sekarang hari ni Kristian. Koptik Kristian dekat Mesir lah. Bangsa Koptik kan. Qibti lah tu. Bahkan seorang wanita Nabi punya hamba perempuan, nama dia Maryah Qibti daripada Mesir lah tu. Baik. Jadi dia bunuh seorang bangsa yang Qibti ni daripada Fir'aun punya bangsa lah. Lalu kata Nabi Musa menjawab, fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. Aku buat masa tu memang, dan ketika itu aku memang orang yang tersilap. Tersilap masa tu. Jadi dia mengakulah dia salah, memang dia silap masa tu. Terbunuh. Fafarartu, lalu aku lari daripada kamu. Kerana apa? Takut kepada kamu. Kemudian Tuhanku telah memberikan anugerah kepada aku, ilmu, dan menjadikan aku ni daripada para rasul. Dan itu adalah nikmat yang kamu bagi dulu kepada aku tu. Nabi Musa terangkan, yang kamu jaga aku tu sebab apa? Itu sebenarnya adalah bentuk balasan kepada Fir'aun yang dulu dia lagi banyak bunuh orang Israel.
lagi banyak dia bunuh bangsa. Anak-anak Bani Israel dah banyak dibunuh. Jadi ini suatu orang kata apa? Balasan Allah juga kepada dia. Kepada Fir'aun tu. Dengan apa? Dia menjaga Nabi Musa ni. Nak bandingkan jasa dia jaga tu, lebih banyak dia buat apa? Aniaya, iaitu dia bunuh bangsa. Nabi Israel jauh lebih dahsyat lagi. Baik. Itulah dia antara cara-cara ni Firaun ni dia tadi dia tak boleh jawab, dia apa? Dia ungkit-ungkit pula jasa-jasa yang dia pernah berikan dulu pada Nabi Musa. Baik. Kemudian sambung ayat yang ke-26. Falamma ja'ahum bil haqq, ketika datang kebenaran di sisi kami, mereka kata apa? Ketika ni dah tak boleh jawab. Nabi Firaun dah tak boleh nak jawab ni. Jadi dengan kuasa yang dia ada digunakan. Ini bertambah lagi, terseksa lagi dakwah Nabi Musa ni. Jadi dakwah menjadi sukar bila berhadapan dengan golongan yang berkuasa. Jadi mereka cenderung untuk menggunakan pengaruh dan kuasa bagi menghalang kebenaran yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, seperti mana Firaun. Pertama apa? Dia ancam Nabi Musa untuk penjara. Tadi mula-mula dia tuduh dengan lisan, kazibun kafar. Kemudian dia ungkit jasa dia. Kemudian ni pula dah terjawab lagi apa dia? Dia ugut masuk penjara nak tangkap. Dalam surah 26 ayat 29. Ini semua dalam surah yang sama lah ni. Surah 26 ayat 29 yang Allah kata, qala la in ittakhazta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Sijin ni penjara, masjun. Kalau engkau tak, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, mak dia suruh apa Nabi Musa ni? Jadikan dia ni sebagai ilah. Kalau engkau tak buat benda ni apa? La aj'allanaka minal masjunin. Aku akan penjarakan engkau. Jadi ni ugutan lagi Fir'aun ni pertama. Kemudian setelah tidak mampu mengalahkan Nabi Musa dengan hujah dan juga sihir, Fir'aun dan para pembesarnya mengancam untuk bunuh anak-anak lelaki milik sesiapa yang beriman kepada Nabi Musa. Ini merupakan perintah yang sama seperti yang dibuat sebelum kelahiran Nabi Musa dahulu. Dalam surah 7 ayat 127. Peringkat demi peringkat bagaimana cara Fir'aun ni nak menjatuhkan Nabi Musa ni. Okay, dalam ayat ni kata pembesar dia. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, berkata pembesar daripada kaum Fir'aun ni, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Adakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerosakan di muka bumi dan meninggalkan engkau dan tuhan-tuhan engkau? Maknanya apa ni? Fir'aun tu dia kata dia Tuhan. Dalam pada tu ada lagi banyak Tuhan yang lain juga, yang dia juga anggap Tuhan juga. Jadi ilah dia ada banyak. Di samping Fir'aun tu dia kata orang kena apa? Anggap dia Tuhan. Dan juga dia orang juga ada sembahan-sembahan lain kat situ banyak. Tuhan dia macam-macam banyak. Salah satu Tuhan dia Fir'aun lah. Jadi dan mereka ni itulah kaum yang mensyirikkan Allah lah. Dia qala, apa kata dia? Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Jadi ni idea dia seterusnya, apa? Dia nak bunuh anak-anak lelaki. Idea dia kali kedua. Buat kali kedua ni pembunuhan yang ini demi untuk nakut-nakutkan lah. Kemudian setelah itu dia keluarkan perintah supaya Nabi Musa dibunuh. Kerana Fir'aun risau Nabi Musa dapat mengkurangi rakyatnya, seterusnya mengubah pegangan dan adat kebiasaan mereka. Ni dalam surah ini sendiri. Cuba tengok ayat 26 ni. Wa qala fir'aunu zaruni aqtul
Musa wal yad'u rabbah. Yang kita baca ni. Dan kata Firaun, tinggalkan aku, biar aku yang bunuh Musa. Dan biar dia berdoa kepada Tuhannya untuk selamatkan dia. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fil fasad. Jadi sesungguhnya aku bimbang dia akan menukarkan agama kamu. Jadi ini alasan Firaun Jadi dia kata Nabi Musa ni nak apa? Nak tukar kebiasaan yang dia dah buat. Ini agama kita. Jadi itulah yang berlaku. Sebab itulah pendoktrinan ini maknanya apa? Firaun ni dia dah buat dah lama dah unsur apa? Doktrin dia kepada masyarakat. Sehingga kan apa, sebab itulah akhirnya kita bila kita tak usahakan, kita biar anak-anak kita ikut doktrin tu, payah dia kita nak dakwah. Payah. Tak adalah. Sebab orang anggap agama dia macam ni. Jadi kalau kita biar berluasa, itulah yang akan berlaku. Apa dia? Inilah kerja-kerja orang-orang yang ingkar. Dia akan buat makar siang malam. Siang malam dia buat. Cuba tengok dalam surah 34. Ayat 33. Ya Allah bagi tahu apa yang berlaku di akhirat dalam ketika ada persidangan. Wa qala allazina istud'ifu lil ladzina istakbaru, berkatalah orang-orang yang lemah, rakyat kepada orang-orang yang istakbaru, menyombongkan diri. Kenapa mereka ni bakal diazab? Jadi berkata bal, menyalahkan orang-orang yang pembesar ni, bal makrul laili wan nahari, bahkan tipu daya kamu siang dan malam. Istamurunana an nakfura billah wa naj'al lahu andada, ketika mana kamu menyuruh kami untuk apa? Ingkar kepada Allah, dan kami menjadikan tandingan selain daripada Allah, tandingan baginya. Jadi inilah doktrin tu. Secara langsung atau tak langsung, apa dia? Kita biarkan kan pengaturan kita ni dikuasai oleh siapa? Cara hidup, cara fikir siapa? Orang-orang kafir. Jadi kita biar abaikan panduan yang ada dengan kita. Sebenarnya itulah satu bentuk secara tak langsung berlaku unsur doktrinisasi ini dalam masyarakat kita. Sampai akhirnya apa? Yang salah pun disokong, yang betul kan dibantah pula, terbalik. Yang salah disokong, yang betul pula dibantah. Ini berlaku. Sebab itulah Firaun Nabi Musa ni sikit je penyokong dia. Dan dia boleh provoke, dia boleh kata apa tadi dalam ayat tu? Mereka ni nak menjauhkan kita daripada apa yang kita dah pegang ni. Sedangkan yang itu yang dia punya pegang tu yang salah. Inilah sebab apa boleh berani cakap ni, maknanya dia dah berani untuk apa? Doktrin masyarakat dia, kebiasaan tu dia anggap ini. Dia anggap Firaun ni apa? Oh, memang Tuhan lah. Jadi dan dia kata apa dah? Musa ni nak buat kerosakan pula dah. Ini macam perangai orang-orang munafik. Bila dikata kepada mereka untuk buat baik, mereka kata apa? Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ni lah orang-orang yang buat baik, kamu tu yang buat salah. Jadi inilah cara tipu daya orang-orang ingkar, lebih-lebih apabila mereka ada kuasa lah. Baik. Setakat ini dulu untuk tadabbur kita pada pagi ini, ayat 25 hingga 23 hingga 26. Alhamdulillah.
Jadi pada besok insya-Allah sambung lagi kisah cerita Nabi Musa lagi. Ada ayat yang seterusnya insya-Allah. Okey. Di qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Assalamualaikum. Ada siapa nak